Mulakan majlis kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Terima kasih kepada pengurusi majlis, merangkap pengurusi masjid yang dihormati lagi dikasihi imam yang telah mengimamkan sembahyang fardu subuh kita sebentar tadi. Mudah-mudahan ibadat solat serta doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dikasihi para tuan-tuan guru, asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua pagi ini? Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini walaupun hujan lebat di luar sana, kita masih antara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamunya di rumahnya. Mudah-mudahan kita berharap sangat-sangat nanti apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar, sudilah kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lagi sebagai tetamunya, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini insya-Allah saya akan menyambunglah bacaan yang saya baca sebenarnya di surau Sunggala pada setiap hari Jumaat, minggu pertama dan minggu yang ketiga. Kita baca sikit-sikit. Sekarang ni telah pun sampai kepada muka surat 207. Kalau tuan-tuan ada buku, tuan-tuan boleh merujuklah kepada buku ini, Mukhtasar Minhajul Qasidin, ataupun Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dinukilkan oleh Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Okay. Muka surat 207. Saya nak sambung tu sebabnya dia sebelah-sebelah. Jadi mungkin tuan-tuan yang di sini pergi menunaikan solat di surau kan ketika ada kuliah di sana. Jadi yang di sini pun sama juga. Mungkin saya tengok ada beberapa orang yang biasa, yang saya secam lah, biasa jumpa di surau, dia pun ada juga di sini. Jadi insya-Allah lah kita kongsi baca buku yang sama. Untuk pagi ini saya nak sambung kepada tajuk yang berkaitan dengan hak seorang Muslim, keluarga, jiran, raja dan seumpamanya. Dalam kehidupan kita, tuan-tuan, ada hak sesama kita manusia, kan? Ada hak sesama kita sebagai Muslim.
Kalau kita jiran kita ni orang Islam, maka dia ada hak sebagai seorang Islam. Kalau jiran kita non-Muslim, dia ada hak juga, hak sebagai yang kita sebut sebagai hak kemanusiaan, hak insan, ya? Dan setiap hak ni kena tunai. Oleh kerana kehidupan kita dekat atas dunia ni bukanlah lama, maka sebab itulah kita disarankan supaya sentiasa mencetuskan hubungan yang baik. Jangan sesekali menimbulkan perkara-perkara yang boleh mencetuskan perselisihan, ya, menimbulkan pergaduhan, bermasa muka antara sesama kita, duduk dalam satu Korea tapi masa-masa muka. Dah. Sedangkan kita bukan hidup lama pun di dunia ini. Kita hanya hidup untuk seketika sahaja. Sebab itu peluang untuk hidup yang seketika ni, kita nak berhubungan baik dengan semua orang. Tak nak musuh-musuh, tak nak gaduh-gaduh, tak nak ada bermasa-masa muka antara satu sama lain. Sebabnya akan ada sampai masa kita terpaksa menyusahkan sahabat-sahabat kita, walaupun kita tidak ingin untuk nak menyusahkan sahabat-sahabat kita, walaupun kita tidak ingin untuk nak menimbulkan kesusahan kepada di kalangan masyarakat dalam Korea kita. Tapi ada beberapa keadaan kita memang terpaksa menyusahkan orang. Semua kita, termasuk saya yang cakap ni tuan-tuan, akan ada sampai masanya kita terpaksa menyusahkan orang, walaupun itu bukan kehendak kita. Apa dia? Ketika yang kita terpaksa menyusahkan orang, waktu kita buat kenduri, kita ajak orang makan. Walaupun ajak orang makan, tapi ada orang yang berasa susah menerima jemputan itu, terutamanya di kalangan orang-orang miskin. Bila dia melihat trend masyarakat bila hadir ke majlis-majlis kenduri ni, dia kena bagi duit, walaupun hukum dia tidak wajib memberi sesuatu itu, tetapi trend tu macam seolah-olah kalau dia tak buat macam pelik pada pandangan orang yang menjemput hadir kenduri, ya. Nah, jadi ini antara keadaan yang menyusahkan dia. Dia tak datang, kawan dah jemput, nak datang, duit tak lebih nak bagi. Kalau nak bagi, tengok orang bagi kasar-kasar, dah, dia takkan nak bagi RM1, malu ke orang. Akhirnya dia terpaksa menyediakan jumlah yang lebih kurang sama dengan orang lain, kebanyakan yang boleh memberi, kan? Itu waktu yang pertama. Walaupun kita ajak dia makan, ialah kalau kita buat kenduri, tak ada orang makan makanan yang kita sediakan, susah juga kita. Siapa nak tolong berhabis, kan? Gulai 1 kawah, nasi 5 kawah contoh, kan? Jadi kena ada orang datang makan. Yang pertama. Yang kedua, iaitu waktu kita mati, kita ni minta maaf sebut nunggu hari masing-masing. Kita tengok wabak yang berlaku dalam negara, dalam dunia hari ini telah menyebabkan kematian hampir 5 juta. Bermula daripada bulan tahun 2020, kan? Kita bermula hujung tahun 2019 melarat sampai 2020, dan tahun 2021 pun masih belum selesai lagi. Inilah wabak yang paling panjang dalam sejarah, dan mengorbankan ramai kematian, mengorbankan ramai nyawa. Itu pun macam-macam dah, kan? Berkaitan dengan isu wabak ini. Kalau kita tengok dalam sejarah, berlaku wabak yang besar pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu,
iaitu wabak taun yang dikenali sebagai taun al-amwas, ya, mengorbankan lebih kurang 20,000 orang. Ketika wabak itu berlaku, tuan-tuan, Khalifah Amirul Mukminin Saidina Umar telah mengenakan peraturan di mana orang-orang yang berada dalam kawasan tidak dibenarkan keluar. Orang yang berada di luar kawasan tidak benar merentas masuk ke dalam wilayah yang dilanda wabak itu. Cerita dia samalah macam keadaan yang kita hadapi bila isu wabak tinggi dan sebagainya. Kita tidak boleh merentas negeri, tidak boleh merentas daerah, kan? Kena lockdown dalam kawasan kita sendiri. Kita nak pergi pekan pun kita terpaksa jumpa dengan 2 roadblock, kan? Misalan, itu antara cara untuk nak memutuskan rantaian wabak yang melanda. Dan kita tengok dalam statistik MySejahtera, di dalam negara kita saja hampir 30,000 orang yang telah meninggal dunia. Kematian seluruh dunia hampir 5 juta, ya, 5 juta dunia dalam negara hampir 30,000. Ini bukan satu jumlah yang kecil. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ramai-ramai yang telah meninggal dunia disebabkan macam-macam lah, khususnya disebabkan wabak COVID-19 itu, Allah tidak senaraikan nama kita sebagai orang yang akan diambil nyawa dalam waktu wabak itu. Dan kita masih terus hidup lagi sampai sekarang ini. Ada tujuan dia, tuan-tuan. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi izin kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas dunianya ini. Kata ulama, kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini ialah supaya kita dapat memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok sahabat-sahabat kita yang dah mati, dia tak boleh minta ampun dah. Dia tak boleh nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebab dah mati dah. Harap sahabat-sahabat yang masih hidup ni lah, kalau ada ingatan nak buat apa-apa, kan, nak sampaikan pahala buat majlis bacaan Yasin, ya, sampaikan pahala bacaan Yasin kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita yang telah meninggal dunia, ya. InsyaAllah sampailah kebaikan yang dibuat itu. Tapi kita buat setiap hari ke seminggu sekali? Lazimnya seminggu sekali lah. Nasib baik malam Jumaat tu ada majlis bacaan Yasin. Tu pun orang duk marah dah. Tak, majlis bacaan Yasin ni mana ada. Rasulullah tak buat majlis bacaan Yasin. Jadi kalau masjid buat, dia jadi bid'ah. Bid'ah saja. Yang Rasulullah tak buat tu yang kira bid'ah. Baik. Jadi itu kita sebutnya peluang bila hidup ni boleh lagi lah memohon keampunan. Mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, astaghfirullahalazim. Dekat TV masjid pun ditayangkan kelebihan istighfar, cara beristighfar, saya tengok, kan? Itu antara info-info yang bagus untuk sentiasa dia tengok lah. Sentiasa dia tengok, sebab kadang-kadang kita ni lupa. Bila tengok tu teringat balik, hari ni dah berapa kali kita istighfar. Alhamdulillah, dengan ada info-info tu membantu ingatan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlunya kita beristighfar ni, tuan-tuan, kerana kita banyak dosa pada Allah, dosa pada manusia. Dosa dengan Allah istighfar, dosa dengan manusia kena berjumpa, kena selesaikan sesama manusia ni, ya, baru selesai. Kalau tak jumpa, tak selesai. Jadi ada peluang bila Allah masih beri hidup ni. Mana kalau kita ingat dalam kehidupan kita ni adalah benda-benda yang tak beres lagi dengan manusia, clear kan, selesaikan, jumpalah. Dulu Tuan Haji kita minta maaf lah, dulu ada macam-macam hal kita ni, sama-sama darah panas misalnya,
Sekarang ni kita mengenangkan Allah bagi lagi peluang kehidupan ni supaya ambil kesempatan untuk saling bermaaf-maafan semula, kan? Tu kalau sesama manusia. Kehidupan ini rupa-rupanya Allah nak bagi peluang pada kita tambah amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kalau sebelum ni kita mati, amalan soleh kita tak cukup untuk membolehkan masuk dalam syurga. Sebab tu peluang untuk menambahkan amalan soleh ni dia tidak boleh tangguh. Kita tengok musim-musim wabak, masa-masa kuat hari itu, banyak orang ambil kesempatan memberi bantuan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang bernasib baik. Orang ni bagi, orang tu bagi, kan? Alhamdulillah, prihatinnya masyarakat kita kepada orang-orang yang kurang bernasib baik. Itu antara jalan lah untuk kita menambahkan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Macam-macam orang dia ambil peluang. Ya. Yang tak mampu memberi, dia tolong sampaikan saluran untuk mendapatkan bantuan. Ya. Tak mampu bagi banyak, mampu beri sikit. Apa sajalah jalan-jalan untuk nak menambahkan kebaikan dia. Okey. Selain daripada tu, mungkin nak beri kesempatan kepada orang yang hidup ni menyelesaikan hutang-hutang dia. Ya, selesaikan hutang-hutang. Banyaklah hutang-hutang ni. Hutang dengan kawan, hutang, selalu orang dia mudah berhutang tapi dia memang bercadang tak mau bayar. Ini ramai. Ya. Nak pinjam duit, janji minggu depan bayar. Tengok-tengok dah 2 tahun dah tak selesai lagi. Dia memang suka berhutang dan dia memang menekat tak akan membayar. Kalau nak bayar, dia bayar sikit-sikit. Ya. Kita lah kalau orang datang nak pinjam duit kita, dia sebut dah macam tu, ambil masa 2 tahun ni nak bayar. Masa tu kita pun memikir nak bagi tak mau bagi. Ya. Kalau bagi juga tu maknanya apa? Kita memang terbaik lah nak tolong sahabat-sahabat kita ni. Nampak dia ni susah apa semua, yang selalu kalau dia sebut macam tu, kan, memang tak ada harapan nak dapat bayar balik. Kalau bagi juga mana jujur dia. Tapi ramai yang menipu. Nak pinjam duit, minggu depan bayar, ataupun petang besok sebelum maghrib dia akan jelaskan. Selalunya orang-orang yang janji macam ni memang tak bayar, kan? Ada yang bayar tapi ramai yang tergeliat tak bayar. Jadi kita buat secara kesimpulan dia, kalau berjanji pinjam duit nak bayar dalam masa yang segera, ma'assalamah ila liqa lah, kan? Nahaslah kalau dia bagi dekat orang ni. Memang tak ada. Ada ramai orang yang bila dah dekat nak mati, dia rasa macam dia nak mati dah, baru dia sibuk tanya, "Ustaz, macam mana? Hari tu saya ada hutang tapi saya tak bayar. Hari tu saya ada buat itu yang tak elok, tapi sekarang ni saya dah insaf, saya nak selesaikan macam mana?" Masa dia buat hari tu dia tak fikir bahawa dia akan mati. Dan bila dia nak mati, baru dia rasa susah. Macam mana ni besok nak berdepan dengan Allah, sedangkan hutang-hutang dia banyak lagi yang tak selesai. Dia mula fikir, dia mula susah. Last sekali baru dia nak tanya ustaz. Masa awal-awal sebelum dia nak buat tu, dia tak tanya ustaz. Ustaz ni semua dia pirahkan saja. Tak payahlah, dia kata, sebab dah tahu dah jawapan. Kalau tanya, mesti ustaz akan cakap tak boleh. Sebab dia tanya tu
Mudah-mudahan jawapannya sama macam apa yang dah ada dalam dia punya hati dia tu. Harap-harap jawapan ustaz tu sama dalam hati dia. Tiba-tiba ustaz kata tak sama dengan kehendak dia. Ustaz ni tak boleh pakai. Orang ni tak boleh pakai. Imam ni tak boleh pakai. Sebab apa tak boleh pakai? Sebab jawapan ustaz, jawapan imam tu tak kena dengan nafsu dia. Kan? Tapi dekat nak mati, ustaz cakap apa je, imam cakap apa je, AJK cakap apa je, semua dia buat, insya-Allah. Masa ni lah siapa-siapa yang ada jawatan, jadi jawatan kuasa masjid, kan? Sebenarnya ada masa-masa jawatan kuasa masjid ni mempunyai taring yang sangat tajam, kan? Tapi orang nampak taring tu ketika-ketika tertentu je. Kita kalau boleh, kita nak jemaah-jemaah ni melihat jawatan kuasa masjid ni antara orang yang perlu diberi perhatian. Sebab apa? Sebab nanti akan sampai masa dia susah, sampai masa dia susah, ada kematian dalam kalangan ahli keluarga dia, nak tak nak dia kena jumpa dengan jawatan kuasa masjid. Sebab jawatan kuasa masjid ni selalunya dialah juga orang yang incas berkaitan dengan khairat kematian, yang incas berkaitan dengan nak gali kubur, kan? Di masjid ni lah berkaitan dengan orang yang akan nak pimpin majlis tahlil, baca doa dan sebagainya, kan? Tapi kita tak maulah masa-masa tertentu je yang orang cari. Kita nak kalau boleh setiap masa. Kalau contohnya ada program-program anjuran masjid gotong royong ke, majlis tautan kasih, kita nak buat majlis ziarah, lorong 1, lorong 2, lorong 3, jadualnya dah disusunkan. Ada majlis-majlis keilmuan mengimarahkan rumah Allah, semua orang kena support. Sebab yang cakap tu siapa? Yang cakap tu pengurusi, yang cakap tu imam, yang cakap tu jawatan kuasa. Sebab apa kena dengar cakap dia? Sebab satu hari kita nanti akan terpaksa menyusahkan imam, terpaksa menyusahkan pengurusi, terpaksa menyusahkan jawatan kuasa, terpaksa menyusahkan juga semua orang. Itu sebab, kan, dia kena dengar perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut pengurusi, mulut imam, mulut ustaz, kan? Selama mana tidak bertentangan dengan syariah Islam, insya-Allah lah ustaz, imam, pengurusi, AJK, bila kita bercakap ni, kita bercakap dengan tujuan sebenarnya nak menjadikan masyarakat semakin baik. Kita kalau boleh tuan-tuan nak masuk surga bersama-sama. Jangan ada seorang pun yang tertinggal di kalangan kita ni. Jangan ada seorang pun tertinggal di kalangan ahli Qaryah kita ni. Kalau bilang-bilang nak masuk surga besok ada seorang, tak ada ni, tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kawan kita yang seorang ni? Tengok ustaz pun tak ada juga, tanya pada Allah, ya Allah, mana ustaz kami? Yang lain semua ada dah, ustaz kami tak ada lagi, kan? Sebab kita nak kalau boleh semua sekali masuk ke dalam syurga, kan? Bukan kita-kita yang datang masjid, datang majlis ilmu ni sahaja yang masuk syurga. Kawan-kawan kita yang lain tu lantak dia orang lah, pandai-pandai dah, esok dia jawab dengan malaikat. Tak mau, kita tak nak macam itu. Itulah tujuan dia, ya? Kita nak supaya hubungan semua kita ni baik, hubungan semua kita dengan orang lain baik. Kalau ada krisis sikit-sikit tu, jangan panjang-panjang, 2-3 minit, lepas tu baik semula, kan? 2-3 minit. Macam kita tengok budak kecil lah kalau bergaduh, kan,
bergaduh budak kecil yang masa umur 3-4 tahun tu, kita tengok dia bergaduh, lepas tu dia boleh baik balik semula, macam tak bergaduh. Kan? Cuma bila dah besar ni bergaduh dia lama, itu yang jadi tak okey. Patutnya dia bergaduh macam budak kecil bergaduh je, sekejap dah baik balik semula dah. Kan? Akan ada masa kita memang terpaksa menyusahkan orang, iaitu waktu kita mati. Waktu kita mati memang kita harap orang yang ada di sekeliling kita tolonglah uruskan jenazah kita. Kalau orang tak urus jenazah kita, jenazah ni dia akan menimbulkan bau yang tidak selesa kepada orang yang berada di sekeliling dia. Kita harap waktu kita mati nanti akan ada orang yang mengurus jenazah kita, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, sehinggalah sampai kepada urusan pengkebumian. Ini antara kita mana boleh buat sendiri, dah mati tak boleh nak buat sendiri. Semua kena orang lain. Sebab tu jangan sombong waktu hidup ni. Jangan mencetuskan perbalahan dengan orang lain. Mungkin kita boleh berbeza pendapat, tetapi jangan sampai kepada berbalah, bergaduh. Hubungan kemanusiaan, hubungan persaudaraan, hubungan silaturahim, kalau ada hubungan kekeluargaan, itu kena jaga. Kita memang boleh berbeza. Ikhtilafi ummati rahmati. Perselisihan, perbezaan di kalangan umatku tu adalah rahmat. Kalau semua orang tak, idea dia sama je, kita ada 400 orang ni, idea dia sama je, tak berkembang kita, tuan-tuan. Tapi bila ada orang idea dia macam ni, idea orang macam ni, ada macam ni orang, dia punya idea, kan? Jadi ketua tu dia kena fikir, kenapa ada orang bagi cadangan macam ni, kenapa ada orang bagi cadangan macam ni, kan? Kalau di kalangan kita yang bagi idea ni, bagi cadangan, orang tak terima, jangan lepas ni dia panggil apa? Merajuk. Malah dah, kan? Idea kita bagi sebelum ni semua dia tak pakai, kan? Mungkin tak pakai waktu itu. Dia kena positif, kena baik, bersangka baik dengan orang. Tak apalah yang hari itu orang tak pakai sebab tak sesuai. Mungkin kali ini sesuai, kan? Kita dalam keluarga pun, antara kita, isteri dan anak-anak kita pun ada macam-macam pandangan. Sebab tu kita, kalau kita ni ayah, kita mak, kita akan tanya dulu anak kita macam mana pandangan anak-anak. Kalau sekiranya abah nak buat macam ni, dengar dia punya pandangan, kan? Mungkin dalam kepala kita, perancangan kita dah ada dah. Kita sebagai ketua keluarga, sebagai ibu, dah ada dah. Tapi mungkin idea daripada anak itu patut juga diambil kira. Dengar dulu, tengok macam mana, sesuai tak sesuai. Anak lebih-lebih lagi, dia nak buat apa-apa, dia kena tanya ibu bapa, minta pandangan ibu bapa, walaupun dia cerdik sangat dah, kan? Maksud dia tidak mengenepikan pandangan daripada ibu bapa dia. Mungkin kerana ibu bapanya berpengalaman, pergaulannya yang banyak, hidupnya yang lama itu, memberi panduan kepada dia. Ni ramai anak-anak bila mentang-mentang dia dah cerdik, dia dah ada pangkat apa semua, dia nak buat apa-apa, dia tak runding dengan ibu bapa dia. Dia tak tanya pun ibu bapa dia. Dia nak buat, dia buat je. Adab sebagai anak tu tak kena. Adab sebagai anak ni, setiap benda yang dia nak buat, dia maklumkan dulu pada ibu bapa dia. Sekurang-kurangnya ibu bapa dia akan bagi pandangan setuju, maknanya bila setuju tu bolehlah terus. Kalau dia kata tak setuju, kena fikir balik semula. Mungkin pada fikiran anak tu dia nak buat dah okey, tapi pengalaman ayah, pengalaman ibu, kan, kena ambil kira juga. Ada barokah di sana bila mengambil pandangan-pandangan daripada
orang-orang yang lebih tua daripada anak ni, iaitu ibu bapa dia. Baik, yang seterusnya berkaitan dengan apa yang kita nak baca sedikit, iaitu membaiki hubungan antara dua orang yang bermasam muka dan menutup keaiban orang Islam. Ini yang kita sebut tadi, jangan ada orang yang bermasam muka antara satu sama lain. Kalau ada berlaku juga, nak buat macam mana? Di kalangan orang-orang di sekeliling ni kena cari jalan untuk mendamaikan orang yang berselisih ni, membaikkan hubungan yang mula nampak gelong ni, nampak goyang ni. Itu tujuan dia, bukan jadi batu api. Jadi batu api ni tak kena. Dan menutup keaiban, jangan buka keaiban. Kita ada keaiban, orang lain ada keaiban, kita jaga keaiban saudara kita. Mudah-mudahan Allah tak bongkar keaiban kita. Jangan seronok nak menceritakan keburukan orang lain, sedangkan diri sendiri pun berlambak keaiban. Duk cerita habis masa keaiban orang lain, keaiban pada diri tak ada nak baiki, tak ada nak diubah. Pasal apa? Duk menghabiskan masa cerita buruk orang lain. Patutnya kita sendiri, kita semualah tuan-tuan, fikir nasib diri kita sendiri. Nasib kita nak bertemu dengan Allah ni banyak mana dah amalan kebaikan bekalan kita untuk bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena fikir. Lama dah hidup ni, 40 tahun, 50 tahun, macam-macam nikmat Allah bagi pada kita, bahkan lebih dah. Bukan semua yang kita nak tu dapat, berlebih-lebih dah Allah bagi pada kita. Tetapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala macam mana? Apa yang Allah nak kita sebagai hamba dia buat, kita buat macam mana? Kita buat sungguh ke? Kita buat dalam keadaan terpaksa ke? Kita buat sebab nak riak kat orang ke? Ataupun macam mana? Yang ni yang menjadi persoalan kepada kita semua, termasuk saya yang bercakap, tuan-tuan. Kena ada muhasabah. Duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang ni waktu mana? Waktu kita datang masjid, ya tuan-tuan, datang awal sikit, setengah jam sekira-kiranya sebelum masuk waktu tu. Selalunya Bilal pun tak sampai lagi, minta maaf bukan sini ni, di tempat lain, Bilal pun tak sampai lagi kalau setengah jam waktu nak masuk tu. Selalunya tinggal seminit 2 minit sebelum waktu masuk baru Bilal sampai. Waktu Bilal sampai kan, imam lagi lambat. Bilal kena sampai dulu, Bilal kena panggil orang azan, baru imam kata dah masuk dah waktu. Ni bukan sini, di tempat lain ni. Sebab ada isu Bilal terlambat, waktu dah masuk Bilal terlambat, kena marah dia. Apa engkau ni? Kau Bilal, patutnya kau kena ada sebelum waktu masuk. Ini waktu dah masuk kau baru sampai. Tanya-tanya gaji Bilal berapa? Gaji Bilal dia bagi 200 allowance 200 dia bagi. Memanglah 200 ni dia tidak menarik sangatlah untuk orang nak pantual sangat. Sebab tu orang-orang yang ada pun dia kena pandai jugalah mengumandangkan azan. Tak apalah kalau Bilal tu terlambat, mungkin adalah sebab dia manusia, dah masa-masa dia sakit perut, ataupun start motor tak hidup, lambat nak boleh hidup, kan, sangka baik je lah, Tapi kalau selalu macam tu, kena sebutlah. Ini jarang-jarang sekali, dia terlewat, Maklumlah tadi hujan, tunggu hujan, ingatkan berhenti, rupanya tak berhenti sampai dah nak masuk waktu. Kawan tu motor je, kan, kena ada jugalah budi bicara dekat situ. Tapi ni marah, sampai lambat, waktu dah masuk baru sampai, marah. Orang lain tak ada lagi, imam tak ada lagi,
kan? Jadi selalu macam tu, Bilal datang lebih awal. Jadi orang yang nak beruzlah, nak bermuhasabah ni, dia kena ambil masa sebelum tu, mungkin setengah jam. Ya, waktu kita nak beruzlah ni, kalau duduk ramai-ramai tak jadi, duduk dua orang tak jadi, dia mula nak nyembang. Kita ni baik masyarakat Melayu kan, suka tanya khabar apa semua, tak boleh duduk diam. Duduk berdua tu mesti ada lah benda nak menyembang. Jadi kalau nak beruzlah tak boleh, nak bermuhasabah tak boleh. Muhasabah ni hanya kita boleh kalau kita duduk seorang-seorang, sambil tengok tu info-info dekat TV masjid tu, kita buat tak? Kita buat tak? Selawat dapat ke 100 kali? Sayang ke Rasul ni sebut kat mulut, apa buktinya? Selawat dapat tak 100 kali? Contoh kan, nasib baik semayang dapatlah sebut 10 kali, 20 kali selawat. Yang tak semayang, kalau kita tanya sayang ke Rasul, sayang, dia kata. Semayang? Semayang dak kan. Kalau tak, macam mana selawat? Kalau dia selawat tapi tak semayang, tak jadi. Dia kena semayang, asas dia semayang, lepas tu selawat. Kalau dia nak kira selawat saja semayang tak kan, tak jadilah, tak ikut Rasul. Ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kena ambil, kena buat. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi tak bagi, tinggalkan. Jangan cari jalan untuk membolehkan dia buat. Sayang Rasul, kena buat sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasul. Kita duduk muhasabah seorang-seorang ni, dia akan datang dalam ingatan kita, tuan-tuan. Kita ni apalah kan, nikmat banyak, rezeki banyak, semua benda yang kita nak dapat dah. Apa lagi yang kita nak? Cek-cek pula pada amalan, selawat tak banyak. Jadi kita akan tambah selawat. Mungkin sebelum ni selawat tak sampai 100. Kita nekat lepas ni kita nak selawat 100. Kalau yang dah buat 100, kita sebenarnya banyak masa. Kenapa kita selawat 100 je? Patutnya 200 ni. Boleh tambah lagi 200 pula selawat. Sahabat kita yang baru diumumkan meninggal, Qori antarabangsa, almarhum Ustaz Wan Aminuddin, itu adalah orang yang sangat nekat dalam hidupnya nak berselawat sebanyak 10 juta. Waktu dia mati, dibukakan rekodnya oleh isterinya, tak sampai lagi 10 juta, tapi dekat dengan 10 juta dah. Dia rekod. Maksudnya memang dia buat yang dia selawat ni. Yalah, kalau masjid, kampung, masyarakat Korea, dia nak buat program berselawat, selawat 100,000 bulan Rabiul Awal ni, boleh buat. Mungkin 100,000 tak siap sehari. Kita ambil masa dalam tempoh bulan Rabiul Awal ni, 5 hari, 10 hari. Dalam bulan Rabiul Awal ni nak mendapatkan selawat sejumlah 100,000. Boleh kita ramai-ramai boleh buat, seorang-seorang memang ambil masa panjang lah. Jadi almarhum ni dia nekat nak selawat 10 juta. Nak selawat 10 juta. Dan dia selawat sehari-hari itu dia rekod 1,000, 2,000, 3,000, dia rekodkan. Dia pun tak cerita dengan orang. Ini diceritakan oleh isterinya, dan dia memang menyebutkan bahawa dia sangat kasih kepada Rasul. Sangat kasih dia kepada Rasul. Jadi macam mana antara dia nak buktikan kasih dia kepada Rasul, dalam kemampuan kita ni orang biasa, tuan-tuan, selawat. Selain daripada selawat, kita menjalani kehidupan mengikut sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sunnah berperang kita tak mampu. Kita tak mampu nak berperang. Orang duduk kata macam-macam kat Islam ni. Tak ramai orang Islam yang jawab balik. Bahkan ada orang Islam tak ada sen terhadap agama dia, tak ada sensitivity nak marah pada orang yang kata dekat Nabi kita, yang kata dekat Islam, yang buat macam-macam penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Islam dia tak berasa apa-apa pun, okey je, selambur je makan roti canai 3-4 keping sekali adab kan. Bukanlah maksud tak boleh nak makan roti canai tu, boleh nak makan, tapi waktu nak makan tu dia teringat, geram betul dekat orang kafir ni, duduk buat macam-macam ke agama kita Islam ni. Kita tak ada pun musik agama dia orang. Dia orang nak buat apa dekat dalam negara kita ni? Nak semayang, nak buat perarakan kita berhias, tak ada pun kita komplain. Dia nak pasang tu asap sampai kita pun sesak nafas, kita pun tak komplain. Tapi bila tentang agama kita, wah, macam-macamnya dia tak puas hati. Sedangkan kita dekat Malaysia ni majoriti Islam kan. Kenapa orang yang minoriti ni boleh komplain perkara-perkara berkaitan dengan agama Islam? Ni tunggu lega sikit ni, nanti ada balik kan. Dulu dicetuskan dengan apa, karikatur daripada Perancis. Kita pun dah buat kempen kan, boykot produk Perancis kan. Ramai juga yang tak setuju kan. No, beli kereta mahal-mahal tu jenama Perancis tu kan. Kata buat macam mana ni? Kalau boleh tak payah bawa untuk seketika sebagai tanda boykot kan. Macam mana kita beli mahal? Ialah beli mahal, memanglah mahal. Nak buat macam mana? Nak menunjukkan apa? Solidariti kita kan, bahawa kita ni ada sensitivity bila orang buat macam-macam kepada agama kita. Ini tidak. Orang duduk buat macam-macam pada agama Islam, orang hina kepada Rasulullah, tak peduli, tak kisah, tak ambil tahu pun. Ini bukan kita di sini, insya-Allah ini cerita secara umum tuan-tuan kan. Sebab itu kita pun sebagai orang biasa, kita bolehlah mengikut contoh-contoh kawan-kawan kita yang dekat dengan zaman kita ni kan. Macam almarhum Ustaz Wan Aminuddin itu dia bertekad untuk nak buat ini sebagai tanda kasih dia kepada Rasul. Kita pun boleh buat tuan-tuan kalau kita cerita Nabi tu, Nabi Ustaz jauh sangat dengan kita kan. Tak apalah, kita ambil ni orang-orang yang dekat dengan zaman kita ni sebagai contoh untuk kita pun boleh buat macam dia juga, yang menunjukkan kasih dia kepada Rasul. Banyak lagi lah tuan-tuan, insya-Allah kita ada banyak benda yang kita nak kongsikan, insya-Allah daripada masa ke semasa. Dalam kesempatan kita bertemu dalam majlis-majlis seumpama ini, kita sambunglah, sebab pengajian kita ni bukanlah bersifat mesti habis silibus pada waktu kita jumpa ni. Kita dapat kongsi sikit-sikit, itu lebih baik daripada kita beri banyak tapi satu pun tak lekat. InsyaAllah kalau sikit-sikit ni dia lekat, dia ingat kan. Antara perkara besar yang kita sebut dalam kesempatan pagi ni, Allah bagi peluang pada kita untuk tambah lagi amalan-amalan soleh dengan kehidupan ini. Jadi ambil kesempatan semua sekali, termasuk saya terutamanya yang cakap. Yang kedua, kita diminta supaya menjadi pendamai. Kalau ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang bermasa muka antara satu sama lain, jangan jadi batu api, jadi pendamai ya. Dalam konteks kita ni, kadang-kadang orang yang jadi pendamai dituduh sebagai pemecah belah. Kita tak mau, kita nak jadi pendamai. Kita nak jadi orang yang mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Dan yang ketiga, kita sebut jaga keaiban saudara kita, kerana kita sendiri pun ada banyak keaiban ya. Itulah tiga benda besar yang kita sebut pada pagi ini sebagai perkongsian pertama kita. Dan insya-Allah bermula bulan hadapan
esoklah, bulan depan lah kan, kita akan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita menyambunglah kita punya sesi perkongsian ini insya-Allah. Jadi sekadar itu saya dapat kongsikan, mudah-mudahan ada manfaat pada kita semua. Minta maaf tuan-tuan, andainya ada terlanjur bicara tidak lunak dan sopan dalam penyampaian saya sehingga ada di kalangan tuan-tuan tersinggung dan sebagainya. Mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan, hadirin hadirat semua. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna binuri ilmika wa ba'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.